Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, ayat Al-Quran yang disebut di dalam mukaddimah kepada ucapan saya tadi ialah daripada surah Al-A'raf
Surah yang ke-7, ayat yang ke-96. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Maksudnya, dan kalaulah sekiranya ahli negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nescaya kami buka kepada mereka keberkatan-keberkatan, barakatim minas sama, daripada langit dan bumi. Walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka mendustakan, yakni mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami seksa mereka dengan apa yang mereka usahakan. Surah yang ke-7 daripada tertib surah Al-Quran, Suratul A'raf, ayat yang ke-96. Saudara-saudara, di dalam ayat itu Allah mengisyaratkan kepada kita, Allah menyebutkan kepada kita bagaimana sekiranya fenomena di dalam sesebuah negeri ataupun negara, sekiranya ahli negeri ataupun ahli negara itu menjadikan diri mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan diri mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah akan menjadikan bagi mereka seluruh keberkatan, sama ada keberkatan daripada pihak langit ataupun keberkatan daripada bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama meletakkan bahawa maksud la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh, nescaya kami buka kepada mereka keberkatan, bermaksud nescaya kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakatim minas sama, maknanya la fatahna alaihim abwabal barakati,
abwaba barakatin, pintu-pintu keberkatan. Tapi Allah buang perkataan pintu-pintu, tinggal barakah. Maksudnya Allah buka barakah, bermaksud Allah membuka segala pintu-pintu yang didatangkan barakah daripadanya. Bila disebut keberkatan daripada langit dan bumi, menunjukkan kepada kita bahawa seluruh kehidupan mereka dibaluti oleh keberkatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri, ahli negeri, hendaklah melakukan perubahan, menjadikan diri mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat keberkatan itu, kena buat perubahan menjadi orang-orang yang beriman. Nakkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, kena buat perubahan menjadikan diri mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, barakah ni ulama memaknakannya. Ulama mendefinisikan barakah itu dengan perkataan ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Ziyadah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita bermaksud bertambah. Al-khairi dalam bahasa Arab, di dalam bahasa kita ialah kebaikan. Maknanya ziyadatul khairi ialah bertambahnya kebaikan. Kebaikan agama, kebaikan kehidupan, kehidupan tubuh badan, kehidupan kebaikan segala-galanya, yang itu dipanggil barakah. Sebuah istilah, suatu frasa yang tidak terdapat di dalam mana-mana bentuk agama yang lain selain daripada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di dalam jendela sejarah, kalau kita buka jendela sejarah, khususnya ketika mana umat Islam hidup di bawah pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, salah seorang daripada pemimpin daripada dinasti Umayyah yang memerintah negara Islam di zaman tersebut. Memerintah selama 2 tahun 5 bulan, 2 tahun setengah. Saudara-saudara, di dalam pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, fenomena yang berlaku di dalam tempoh pemerintahannya itu, kalau adalah mana-mana dari kalangan anak negerinya yang keluar daripada rumahnya di waktu pagi untuk mencari
sama ada fakir ataupun miskin, bagi diserahkan zakat kepadanya, nescaya dia akan kembali semula ke rumahnya dalam keadaan hampa, kerana di zaman tersebut tidak terdapat orang miskin di dalam pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Tak ada orang fakir dan tidak ada orang miskin. Dikaji oleh ahli-ahli ekonomi barat sehinggalah ke zaman kita ini, mereka tidak bertemu apakah sumber yang membawa kepada masyarakat di zaman Umar Abdul Aziz itu sehingga ke tahap yang demikian. Masyarakat umat Islam sehingga ke tahap demikian. Apa benda yang menyebabkan berlaku peristiwa tersebut? Kajian yang tidak menunjukkan apa-apa yang menakjubkan mereka. Saudara-saudara, yang berlaku di zaman Umar Abdul Aziz ialah keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kerana mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, eloklah kita duduk di penghujung tahun, nak masuk ke tahun baru ni, elok sekiranya umat Islam di dalam negara kita berfikir juga untuk berubah daripada keadaan biasa, menjadikan diri masing-masing orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kalau kita nak mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi syarat turunnya barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak berubah tu nak berubah daripada mana? Min aina nahnu sanabda, daripada mana kita akan bermula? Nak mula daripada mana, tuan-tuan? Nak mula daripada anak muda kita ke? Nak mula daripada bayi yang baru dilahirkan ke? Nak mula daripada ibu yang mengandung, ataupun nak bermula daripada si ayah yang mencari nafkah? Dari manakah sebenarnya masyarakat nak bermula sekiranya mereka mahu mewujudkan suasana keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekiranya mereka mahu menjadikan masyarakat mereka masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kalau kita tengok daripada sejarah penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Sayyidina Adam alaihi salam. Nabi Adam ialah orang yang pertama, manusia nombor satu paling awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjelang penciptaan Adam alaihissalam. Semasa nak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengisytiharkannya di sidang malaikat. Allah panggil himpunkan malaikat. Kemudian Allah mengisytiharkan perkara itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang memberi maksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkannya. Wa idh qala rabbuka, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkannya. Allah mengisytiharkannya lil malaikah, pada sidang malaikat. Allah isytihar pada malaikat. Apa benda yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'ilum fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku nak menciptakan khalifah di atas muka bumi. Suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Saudara-saudara, yang nak diciptakan oleh Allah ialah Adam. Yang mahu dijadikan oleh Allah ialah Nabi Adam. Tidak ada siapa yang mensyakinya. Merupakan suatu berita yang jelas. Tetapi semasa Allah nak menciptakan Adam itu, Allah tak guna perkataan Adam. Walaupun boleh Allah menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi adama, yang memberi maksud, dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada sidang malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan Adam. Allah tak guna perkataan Adam. Walaupun yang nak diciptakan itu ialah Adam. Pembentukan manusia yang pertama ialah pembentukan Adam. Tapi Allah tidak sebut Adam. Adam ialah pribadi. Tetapi Allah menggunakan perkataan khalifah. Adam ialah leluhur yang melahirkan manusia yang lain. Adam ialah punca yang membenihkan seluruh manusia. Adam juga dikenali dengan nama Abul Bashar. Maknanya bapa bagi segala manusia. Punca bagi seluruh manusia. Boleh Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi abal bashari. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada sidang malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan bapa manusia. Boleh, tetapi Allah tidak menggunakan frasa dan juga istilah tersebut. Allah tidak menggunakan frasa dan istilah Adam. Allah tidak menggunakan frasa dan istilah Abul Bashar. Tetapi Allah menggunakan istilah khalifatan. Inni ja'ilum fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku nak menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah ialah fungsi. Khalifah bukannya individu. Khalifah bukannya ibu bapa. Khalifah ialah jawatan. Khalifah ialah fungsi yang akan dimainkan oleh Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, saudara-saudara yang dikasihi, maksudnya
sahabat-sahabat yang dikasihi, pembentukan manusia hendaklah bermula daripada khalifah. Bukan mula daripada ibu bapa. Bukan mula daripada individu. Kalau bermula daripada ibu bapa, Allah menyebutkan, Inni ja'ilun fil ardi abal bashari. Sesungguhnya aku akan menciptakan bapa manusia. Kalau pembentukan manusia bermula daripada individu, Allah akan sebut inni ja'ilun fil ardi adama. Sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi itu Adam. Adam tu pribadi, Adam tu individu. Tetapi Allah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Aku nak menciptakan di atas muka bumi itu khalifah. Maknanya pembentukan manusia tak dapat tidak bertolak, bermula, berpunca daripada khalifah. Khalifah ni apa dia? Peranan apakah yang dimainkan oleh khalifah? Tukang bawa surat, orang panggil postman. Tukang mengajar, orang panggil cikgu. Khalifah ni tukang apa? Khalifah ni tuan-tuan pemimpin. Maknanya pembentukan manusia bermula, bertolak, berpunca daripada pemimpin. Nak mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah bermula daripada pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, tuan-tuan. Di dalam Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahawa perubahan kepada keimanan dan ketakwaan itu perlu dilakukan oleh manusia, dan dia adalah berpunca daripada khalifah, berpunca daripada pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita tentang satu sejarah yang berlaku kepada Bani Israel. Sejarah yang berlaku yang melibatkan Bani Israel. Bani Israel ialah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kelompok masyarakat yang berketurunan daripada Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari perjalur istrinya Sayyidatina Sarah, dari perjalur istrinya Sayyidatina Hajar, melahirkan orang-orang Arab yang akan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada jalur Sarah itu lahir Nabi Ishaq yang kemudiannya mewujudkan satu kelompok yang dipanggil Bani Israel. Istilah yang disandarkan kepada kumpulan tersebut semasa mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah menggunakan perkataan, Allah menggunakan istilah Yahudi ketika mana mereka sudah menjadi orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Bani Israel dan Yahudi itu adalah generasi yang sama, manusia yang sama. Cuma istilahnya digunakan bagi tempoh Islam dan tempoh keengkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa mereka berada di dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah,
mereka dipanggil Bani Israel. Setelah mereka ingkar, lawan, menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka digelar dengan nama Yahudi. Saudara-saudara, berlaku satu peristiwa, satu fenomena di kalangan Bani Israel. Satu ketika mereka dianggap kelompok manusia yang hina di sisi manusia. Kehadiran mereka sering menjadi bahan kepada umat yang lain pada masa itu. Umat-umat yang gagah perkasa menyerang dan menindas mereka. Lalu timbul kesedaran untuk mereka keluar daripada kepompong kejahatan hidup, kepompong keinayaan hidup, kepompong masalah hidup yang dihadapi oleh mereka. Mereka nak keluar daripada masalah itu, nak melakukan perubahan kepada kehidupan yang lebih mulia dan yang tinggi nilainya. Dalam keadaan daripada mereka hidup di dalam suasana kehinaan dan rendah itu, mereka berhajat nak berubah. Kita tengok Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Yang membawa maksud, dan alam, adakah tidak kamu melihat, alam taro, adakah kamu tidak melihat, ilal mala'i min bani Israel, ilal mala', kepada golongan yang terpilih dari kalangan Bani Israel. Al-mala' ialah golongan krimi di dalam masyarakat, golongan terpilih di dalam masyarakat, orang-orang yang terpilih dari kalangan Bani Israel pada masa itu, yang merasakan bahawa mereka perlu berubah daripada hidup yang hina dina itu kepada hidup yang mulia dan bermaruah. Apa yang mereka lakukan? Idh qalu linabiyyin lahum, ketika mana mereka bangun ke hadapan nabi mereka. Idh qalu linabiyyin lahum, ketika mana mereka datang, mereka bangun ke hadapan nabi mereka dan menuntut ib'ath lana malikan, utuskanlah ke atas kami malikan. Malikan ni cakap Arab, cakap kitanya raja, cakap kitanya pemimpin, cakap kitanya presiden, cakap kitanya PM, cakap kitanya chancellor. Tak kiralah istilah apa pun, tetapi diistilahkan kepada orang yang menguruskan kehidupan manusia. Mereka tu hidup di dalam hina dina. Ada golongan terpilih yang dipanggil Al-Mala', dan ada golongan, ada nabi di kalangan mereka. Nabi bukan rasul, mereka dah ada nabi. Idh qalu linabiyyin lahum, ketika mana mereka berkata kepada nabi mereka, kata apa? Wahai nabi, berdoalah, mohonlah kepada Allah agar diutuskan ib'ath lana, agar dibangkitkan kepada kita, agar diutuskan kepada kita malikan, seorang raja. Ini tuan-tuan, nak berubah rupanya dia kena bermula daripada PM, presiden, chancellor, nak tanpa benda lagi istilah lah kita kata, yang semakna dengan perkataan tersebut di setiap zaman. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kemudian Allah menjawab apa yang dipohon oleh mereka. Allah menjawab apa yang disebut dan dipohon oleh mereka.
Qala innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Lalu menjawablah Nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat ke atas kamu Talut untuk menjadi pemimpin, menjadi malik, menjadi presiden, menjadi apa-apa istilahnya yang sama dengannya. Mengapakah Allah memilih Talut? Apakah sebabnya? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Surah yang sama. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-247. Cerita dia bermula daripada 246, 247, 248, 249, 250 sampai 251, tuan-tuan, ceritanya. Jadi Allah memberi reaksi kepada apa yang didoakan oleh mereka. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah mengutuskan ke atas kamu, membangkitkan ke atas kamu Talut sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai PM ataupun sebagai presiden. Mengapa Allah bangkitkan? Apa sebab Allah pilih Talut? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih Talut itu kerana Allah telah melebihkan dia di atas orang lain dengan ilmu. Dia cukup lengkap dengan ilmunya. Dia ada ilmu. Allah letak perkataan alif lam. Alif lam tu yang menunjuk dan beri faham kepada kita dipanggil alif lam ma'rifah. Menyebabkan ilmu itu duduk pada status nama khas, bukan nama am. Kalau innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fi ilmin, itu apa-apa ilmu. Ni fil ilmi, ilmu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa dia tu? Yang pertama, ilmu ketuhanan, ilmu yang berkait dengan akidah, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang berkait dengan kaedah untuk mengabdikan diri kepada Allah, ilmu syariat Islam, ilmu syariat, ilmu agama, orang tua kata ilmu syariat Islam. Yang ketiganya, ilmu kemahiran dan keperluan umat. 3 kelompok ilmu yang dimiliki dan dikuasai oleh Talut. Ilmu kenal Tuhan, ilmu tahu cara nak mengabdi, nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kemahiran dan keperluan kepada kehidupan manusia. Itu Talut yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kepahaman daripada peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam pun kalau mereka nak berubah menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kena berubah daripada pemimpin mereka, cari yang reti ilmu agama, yang tahu ilmu akidah, yang kenal Allah betul, yang reti ilmu syariat. Jangan sampai pemimpin tak kenal Tuhan. Jangan sampai pemimpin ai mustakmal pun tak tahu. Yang ni susahlah. Macam mana boleh dia nak mengadakan perubahan kepada diri dia kalau dia pun tak berapa kenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana pula nasib orang yang berada di belakangnya? Dan kemudian dia mempunyai ilmu kemahiran tentang keperluan manusia. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi sebut dengan satu hadisnya yang pendek. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu berada di atas agama Tuhannya. Agama pemimpinnya. An-nasu
ala dini mulukihim. Manusia itu berada di atas agama pemimpin-pemimpinnya. Tengoklah pemimpinnya macam mana. Orang bawah macam itulah. Nak masyarakat yang minum arak, kena lantik pemimpin yang minum arak. Nak masyarakat yang jenis semayang, kena cari pemimpin yang jenis semayang. Nak masyarakat yang tenggelam dalam bola sepak, kena angkat pemimpin dari kalangan orang yang hanyut di dalam bola sepak. Tak boleh main ke bola sepak. Bola sepak tak boleh. Boleh. Aktiviti sukan ialah salah satu aktiviti yang sangat digalakkan oleh Islam. Tetapi tenggelam di dalam hal sukan itu untuk sepanjang kehidupan merupakan suatu perkara yang merugikan diri sendiri. Bukannya keuntungan dah pada masa itu. Jadi tengok nak macam mana tuan-tuan. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia seringkali berada di atas agama pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau nak wujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, maka kita hendaklah bermula daripada apa yang ditunjukkan oleh sejarah. Sejarah cerita pembentukan manusia bermula daripada khalifah, bukan daripada Adam, bukan daripada leluhur, bukan daripada tok nenek, tetapi daripada khalifah, daripada orang yang memegang fungsi, bukan daripada individu yang disebutkan itu. Yang keduanya perubahan yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita melalui sejarah Bani Israel. Mereka memohon seorang pemimpin untuk membawa perubahan kepada mereka. Dan yang ketiga, Nabi menyebutkan manusia sering berada bersama dengan agama pemimpin mereka. Jadi semoga kita boleh dan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum ba'da imanikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa-siapa yang ada